Selamat sejahtera, nama saya Jayasri Jayakumar, nombor matrik 221105. Hari ini saya akan membahas tentang ekologi dan contoh dalam kehidupan. Definisi ekologi. Konsep ekologi adalah kajian tentang hubungan antara organisma hidup dan persekitarannya. Perkataan ekologi itu berasal dari perkataan Yunani oikos yang bermaksud rumah atau tempat tinggal. Ini bermakna ekologi adalah satu bidang yang mengaji tentang rumah atau tempat tinggal organisma-organisma, saling bergantungan atau saling berinteraksi antara kehidupan dan kehidupan bukan hidupan yang tinggal dalam habitat yang sama atau habitat yang lain. Falsafah ekologi. Falsafah ekologi ada dua pandangan, iaitu pandangan Barat dan pandangan Islam. Pandangan Barat adalah tidak bersandarkan kepada penghujaan agama, sebaliknya lebih bersandarkan kepada penghujaan rasional yang bersifat bebas nilai. Bentuk interaksi di antara manusia dan alam sekitar bersifat dua kutub, manusia dan alam sekitar, berbanding dengan pandangan agama, dua kutub, Tuhan, manusia dan alam sekitar. Memberi penekanan terhadap pandangan alam sekitar yang bersifat menghormati alam sekitar, mengajar manusia supaya berinteraksi dengan alam sekitar secara harmoni serta penuh penghargaan. Pandangan Islam melestarikan alam sekitar untuk mencapai keharmonian alam. Hubungan manusia dengan alam sekitar meletakkan manusia dikaitkan dengan penciptaannya atau bersifat geosentrik. Etika ekologi menurut Islam. Manusia harus meyakini bahawa Allah yang menciptakan lingkungan hidup ini. Manusia harus mencipta hubungan yang baik dengan Allah dan makhluk lain di bumi ini. Manusia harus menghormati alam sekitar. Manusia harus menanamkan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar agar kelestarian tetap terjaga. Isu semasa berkaitan masalah ekologi. Nombor 1. Kepupusan spesies haiwan. Contoh kepupusan spesies haiwan ialah penyu, mamut, singa buah dan lain-lain. Kedua, penebangan hutan. Penebangan hutan berlaku kerana untuk membina kilang dan lapangan terbang. Yang ketiga, pencemaran udara dan air. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk diekspor atau untuk perniagaan domestik. Namun, ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Yang keempat, menambahkan pantai diberlaku kerana untuk membina flat, pangsapuri dan lain-lain. Yang kelima, pengurusan sisa domestik. Pengurusan sisa domestik ini berlaku kerana ia digunakan untuk menghapuskan sisa pepejar, cecair dan gas dan dikira sebagai kaidah yang praktis. Yang keenam, pemanasan global. Pemanasan global ini berlaku kerana peningkatan suhu atmosfer bumi secara berterusan akibat daripada kesedaran hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan bahan pencemar yang lain yang menyebabkan peningkatan suhu dunia. Seterusnya ialah berkaitan ekologi. Ekologi dan manusia. Nombor 1. Manusia memerlukan oksigen supaya untuk bernafas. Yang kedua, sumber makanan. Sumber makanan diperlukan untuk setiap manusia. Tarikan pelancongan. Manusia akan menarik masa pelancongan. Sumber perubatan. Semua manusia memerlukan sumber perubatan untuk menjaga diri sendiri. Seterusnya adalah ekologi dan tumbuhan dan haiwan. Untuk ekologi tumbuhan dan haiwan, mereka memerlukan kitab oksigen untuk bernafas. Yang kedua, rantaian makanan. Mereka pun memerlukan makanan untuk. Yang ketiga adalah proses fotosintesis.
Seterusnya ialah strategi dan contoh penyelesaian masalah ekologi. Terdapat 3 aspek, iaitu aspek agama, aspek sains dan aspek pendidikan. Untuk aspek agama, menjalani kehidupan sebagai insan yang beragama, menghilangkan sikap bermega-mega dalam pemilikan harta. Manakala untuk aspek sains, mengharmonikan sistem perumahan dan perbandaran dengan alam, merancangkan pembangunan dengan sistematik dan terancang. Yang akhir adalah aspek pendidikan. Untuk aspek pendidikan, membentukkan sukatan pelajar bersepadu, memupuk minat terhadap alam semula jadi melalui pendidikan. Seterusnya ialah kesan perkembangan ekologi kepada negara. Ada 2 kesan. Kesan pertama adalah bekalan sumber makanan kepada rakyat tidak terganggu. Ini kerana flora dan fauna merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia. Kemusnahan ekologi akan menyebabkan banyak kepupusan flora dan fauna. Oleh itu, jika ekologi berkembang secara tidak langsung, bekalan makanan mentah kepada manusia tidak akan terjejas. Contohnya, laut yang terpelihara dapat membekalkan hasil makanan laut yang mencukupi buat masyarakat. Kesan yang kedua adalah ekonomi negara dapat ditingkatkan. Keadaan ekologi yang baik membolehkan sesebuah negara untuk mempromosikan keindahan alam semula jadi di dalam negaranya kepada negara luar. Oleh itu, ianya dapat meningkatkan kemasukan pelancongan dari luar negara.